keperluan fotosintesis, kemudian penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis lebih kurang sama dengan tajuk mula-mula kita itu, iaitu secara apa? Sepintas lalu. Okey. Sepintas lalu cuba kita recall balik yang telah kita pelajari masa tingkatan menengah rendah dulu. Fotosintesis dalam tumbuhan. Okey. Tumbuhan ialah organisma autotrof. Okey, autotrof. Apa maksud autotrof? Adalah organisma autotrof adalah organisma yang auto. Apa maksud auto? Auto di sini boleh menghasilkan makanan sendiri. That is auto. Menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Seandainya kita jumpa perkataan autotrof, dia merujuk kepada organisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri. Dan seandainya kita jumpa perkataan melalui proses fotosintesis, kita boleh kenali juga dia sebagai, cuba slashkan di sini, sebagai photoautotrof. Photoautotrof. Bermakna dia membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Tambah je perkataan photoautotrof. Tak apa. Yang penting you all tahu autotrof. Jadi melalui uji minda 11 sebagai pengetahuan lampau, diberikan persamaan tindak balas fotosintesis. Air, karbon dioksida, tenaga, cahaya klorofil dan menghasilkan glukosa, oksigen dan juga air. Yang ini kita akan detailkan kemudian nanti. Tapi untuk pengetahuan awal, sebagaimana pernah dipelajari dulu, berdasarkan persamaan tindak balas ni, iaitu air tambah karbon dioksida dengan kehadiran tenaga cahaya dan juga klorofil, maka dia akan hasilkan glukosa dan oksigen serta air. Jadi terangkan keperluan. Soalan tanya, terangkan keperluan proses ini kepada organisma lain. Jadi agak-agak apa jawapannya? Menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Menghasilkan glukosa. Sebab kita dah belajar pasal respirasi sel tingkatan 4. Untuk respirasi sel dia perlukan glukosa dan oksigen kan. So di sini dia adalah menghasilkan glukosa. Menghasilkan glukosa untuk digunakan oleh organisma lain dalam respirasi sel. Bagi menghasilkan tenaga. Ingat kan gotak, cikgu selalu sebut gotak dulu. Glukosa tambah oksigen menghasilkan tenaga, air dan karbon dioksida. Yang kedua, membebaskan apa untuk kegunaan organisma hidup yang lain? Oksigen. Menghasilkan gas oksigen. Ni bila dibagi berdasarkan persamaan tindak balas. So, hasil glukosa, hasil oksigen. Dua-dua ni penting untuk organisma-organisma yang lain. Alright. Jadi mari kita ingat balik juga. Yang kita pernah belajar dalam tajuk organ utama pertukaran gas. Cuma masa kita belajar tentang pertukaran gas, kita fokus kepada struktur dalaman yang berkait dengan pertukaran gas. Of course lah dulu kita fokus kepada ruang-ruang udara. Kalau ingat balik hari tu, kita ada pasal yang ni. Hari tu kita belajar yang ni kan? Kita belajar yang ini. Ini adalah apa? Kemudian kita belajar yang ini adalah apa? Dulu. Di bawah tajuk pertukaran gas. Juga merupakan bahagian yang dijalankan oleh daun. Sekarang kita nak belajar tentang bagaimana penyesuaian struktur dalaman daun untuk fotosintesis pula. Boleh ya? Yang warna merah cikgu buat tanda soal tu untuk pertukaran gas, iaitu liang stoma. Ini untuk pertukaran gas dan juga pundi udara ataupun ruang udara. Ruang udara untuk resapan gas. Itu cerita pasal pertukaran gas. Now cuba kita recall balik struktur utama dalaman daun yang kita cuba nak kaitkan dengan proses fotosintesis. Mari kita cuba.
Okey, P, satu lapisan epidermis di bahagian atas. Kita panggil ke apa? Epidermis atas. Epidermis ke atas. Epidermis atas. Good, betul. Ini adalah epidermis atas. Okey, cikgu tulis ringkas ya. Okey, kemudian Q tersusun secara tegak. Mesofil palisat. Mesofil palisat. Mesofil palisat. Mesofil palisat. Betul. Okey. Kemudian R tersusun secara longgar. Mesofil berspan. Yes, mesofil berspan. Okey, dan akhirnya S terdapat dalam satu gugusan. Berkas vaskular. Berkas vaskular. Berkas vaskular. Okey, good. Okay, sebab kita, yang ini memang bila kita pasal daun, memang kena mahir dengan label ini. Okey, now kita akan libatkan mesofil palisat, mesofil berspan dan satu lagi adalah sel pengawal. Okey, sel pengawal. Okey, cikgu libatkan tiga ni. Cikgu buat star di sini sebab apa? Sebab di sinilah terdapat kita temui banyak kloroplas. Okey, dan T lapisan bawah ni apa dia? Epidermis bawah. Epidermis bawah. Epidermis bawah. Alright. Okey, ni untuk keratan rentas daun. Okay, yang cikgu buat star tu adalah mesofil palisat, mesofil berspan dan juga sel pengawal sebab dia merujuk kepada kehadiran kloroplas yang banyak. Alright. Okay, bagus. Okay, now. Ini contoh soalan SPM. Lupa tak ingat tahun bila. Terangkan dengan terperinci bagaimana daun diorganisasikan sebagai organ fotosintesis untuk menjalankan fungsinya dengan cekap. Markah diperuntukkan adalah 10. Okay, soalan esei. Okey. Kalau ikut dalam modul, you all kena tengok adakah jawapan calon ini ataupun jawapan rakan kita ini memperoleh markah dengan penuh. Yang ini cikgu tunjukkan contoh jawapan yang telah ditandakan ya. Okey. So baca balik ayat itu, jangan tanda lagi, baca dulu yang ada dalam modul tu. Okey, adakah lengkap 10 markah? Panjang tu bagus belajar ni. Sorry. Okey, yang cikgu labelkan di situ ada, bukan cikgu label, cikgu tanda sebagai P dan F tu adalah merujuk kepada F tu fakta, fakta tu untuk struktur ataupun ciri. Okey, dan P tu penerangan. Penerangan ni untuk ciri dia, penerangan ciri lah. Okey, fungsi. Okey. So, kalau perhati, pelajar ini mendapat markah maksimum 10. Ini contoh jawapan yang baiklah. Sebab soalan nak terangkan bagaimana daun diorganisasikan sebagai organ. Tengok arah soalan dia agak tinggi. Soalan ni soalan lama dah ni. Okay. Bila kita kata diorganisasikan sebagai organ, di sini kita dah dapat satu petunjuk bahawa kata kunci di sini menggambarkan kita nak bagi tahu dia ialah mengandungi pelbagai tisu. Okay. Pelbagai tisu. Okay. Dan tisu itu pula sebenarnya terdiri daripada sel-sel yang sama. So boleh kita katakan sebagai pelbagai sel. Jadi itulah yang kita nak jelaskan dengan jawapan kita. Contoh, permukaan daun mempunyai lapisan epidermis atas yang berkutikel. Okay. Lapisan kutikel ini berlilin. So kita ambil daripada gambar rajah tadi. Mempunyai lapisan kutikel atas, lapisan epidermis atas yang berkutikel serta berlilin. Itu poin pertama. Okay, untuk apa? Terus. Okay, nampak jawapan dia cantik. F tu untuk fakta ataupun ciri dia. Terus bagi fungsi. Untuk menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejakan ataupun proses transpirasi. Okay.
Lapisan epidermis juga luxina dapat pula markah yang kedua. Untuk apa? Untuk membenarkan cahaya matahari yang banyak menembusinya. Yang comel lagi, menembusinya sehingga ke sel mesofil. Poin seterusnya, sel epidermis atas tidak mengandungi kloroplas. Ini pun diberi markah. Apa tujuan dia? Membenarkan banyak cahaya menembusinya dan sampai ke sel-sel mesofil. So, dia nak cerita di sini, walaupun epidermis atas tidak mempunyai kloroplas, tidak memerangkap cahaya, tapi cahaya itu terus boleh sampai kepada sel mesofil yang akan diperangkap oleh kloroplas dia. Okey, itu poin seterusnya. Di antara sel-sel epidermis terdapat banyak stoma. Okey, ini sel epidermis bawah ya. Di antara sel epidermis bawah di sini. Patutnya ada perkataan bawah. Di antara sel epidermis bawah terdapat banyak stoma yang setiap satunya dikawal oleh sepasang sel pengawal. Okey, dapat banyak stoma. Okey, sini dapat pasal stoma. Okey, banyak stoma. Apa fungsi dia? Untuk membenarkan gas karbon dioksida meresap ke dalam daun untuk keperluan fotosintesis. Okey. Dan juga membenarkan gas oksigen meresap ke dalam daun untuk respirasi, yang ni IR. Sebab apa? Sebab soalan tanya tentang fotosintesis. Jadi kita fokus kepada fotosintesis je lah. Walaupun betul dia cerita pasal respirasi tapi IR. IR tu maknanya irrelevant, tidak berkait. Okey, kemudian pembukaan stoma dapat membenarkan wap air terbebas melaluinya semasa transpirasi, pun IR lah. Sebab dia cerita pasal benda lain. Okey, tengok lagi. Di bawah epidermis terdapat sel mesofil palisad yang berbentuk panjang dan tersusun rapat dan padat. Nampak ni fakta. Mesofil palisadnya adalah padat, rapat, teratur. Cikgu selalu guna perkataan mesofil palisad ni mesofil pancang. Macam pancang kayu, kita susun pancang-pancang kayu untuk menanam pokok. Jadi pancang tu teratur dan tegak. So panjang, tersusun, rapat dan padat. Itu fakta. Apa pentingnya ni? Susunan sebegini untuk memerangkap ataupun dia kata memperoleh tak cantik, kita tukar dengan memerangkap. Untuk memerangkap cahaya yang maksimum. Disebabkan mesofil palisad adalah tapak fotosintesis yang banyak mengandungi kloroplas. So kita nak di sini adalah mempunyai banyak kloroplas. Okey. Kemudian disambung lagi, setiap kloroplas menyimpan pigmen klorofil, memberikan warna hijau. Okey. Pun yang ini adalah untuk memerangkap tenaga yang maksimum. Okey, tapi sebab tadi dah ada perkataan banyak. Okey, jadi kita terimalah. Okey, untuk memerangkap banyak cahaya. Okey. So sini pun kita boleh bagi markah. Okey, boleh bagi sebab dah ada banyak kat atas. Pada bawah sel mesofil palisad terdapat sel mesofil berspan yang berbentuk tidak sekata. Okey, nampak fakta ni. Fakta ni kita nak ciri. Okey, ciri dan struktur dia tu. Okey, that is fakta. Untuk menambah luas permukaan bagi pertukaran gas. Okey, kita terima sebab apa pertukaran gas? Tadi kita tak terima untuk respirasi. Kalau siapa ingat dekat atas tadi, ni membenarkan gas oksigen meresap masuk untuk respirasi. Okey, ni kita tak bagi markah lagi. Sebab dia tak jawab soalan. Soalan tanya fotosintesis. Tapi bila sampai kat bawah dia kata menambah luas permukaan untuk pertukaran gas. Okey, dalam kes ni kita terima. Sebab apa? Sebab karbon dioksida yang meresap masuk akan digunakan untuk fotosintesis. Oksigen yang dibebaskan akan berlega-lega meresap di ruang antara sel akibat dihasilkan oleh fotosintesis. Yang ini kita terima. Sebab dia menceritakan. Okey, sampai mana dah? Sampai F6 ni. Untuk menambah luas permukaan bagi pertukaran gas. Detail jawapan dia. Sebab tu soalan tanya terperinci. Terangkan dengan terperinci. Okey.
Kemudian apa lagi? Ruang udara ni untuk apa? Untuk memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesofil palisat. Okey, yang ini kita sebab dia fokus kepada karbon dioksida sahaja. So kita terima lagi sekali. Okey. Okey. Kemudian ia juga diselaputi dengan lapisan air yang nipis. Ya. Kenapa ada air yang nipis ni tadi ni? Kan dia kata di sini tadi. Dia kata tadi membenarkan, memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air. Jadi dia sebenarnya diselaputi oleh lapisan air yang nipis untuk membenarkan gas-gas melarut sebelum meresap ke dalam ataupun meresap ke luar. Okay, siapa ingat balik masa kita belajar tajuk alveolus tahun lepas. Bila sebut alveolus mempunyai permukaan yang lembap untuk membolehkan gas larut. So dapat markah kat sini. Okey. Bahagian dalaman daun mempunyai berkah vaskular. Dia cerita pula pasal berkah vaskular. Okey, tapi belum dapat markah sebab tak ada ciri. Di dalam berkah vaskular terdapat tisu vaskular iaitu xilem dan phloem. Baru dapat markah. Baru dia dapat markah. Okey. Xilem pula berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke pucuk. Dapat markah penerangan untuk xilem. Manakala phloem berfungsi mengangkut sukrosa yang dihasilkan dari daun ke seluruh bahagian tubuh. So dapat fungsi untuk phloem. Jadi bila kita bilang semua tanda right pelajar ini, dia telah mendapat maksimum 10 markah. Ni contoh. Sekejap. Apa dia lari? Okey. Okey, ini adalah struktur sel tumbuhan. Ini sel tumbuhan. Bila kita kata sel tumbuhan mempunyai, ingat lagi tak struktur dia banyak kan? Yang kita lepas kita buat tu. Ni wall-nya dalam dan juga membran luar. Sebab lepas tu lah baru kita nampak yang susunan macam duit shilling. Okey, ni susunan duit shilling. Okey, yang ni pun selalu kita lukis dalam makmal itu. Okey. Jadi, kita nak perincikan struktur kloroplas. Perhatikan adanya yang susunan duit shilling ni, apa dia? Tengok kita label apa dia ni. Ni. Ni ialah grana. Ataupun granum. Boleh. Grana boleh, granum pun boleh. Tak ada masalah. Okay, bezanya granum tu plural. Grana tu dia fokus selapis tu atas. Okay, tu yang pertama. Kemudian yang penting lagi ni. Yang ini, okay, ni adalah stroma. Okay, dua benda ni yang penting. Okay, kemudian struktur yang di luar tu ada membran luar dengan membran dalam. Okay, yang cikgu lukis di atas tadi itulah. Okey, kemudian kita kenal juga bahawa dalam grana, cuba tengok, dalam grana ada membran tilakot. Membran tilakot yang mana lapisan ni. Lapisan-lapisan ini. Okey, yang membentuk grana. Dalam tu pula diisi oleh ruang-ruang tilakot. Sebenarnya ruang tilakot inilah yang mempunyai pigmen klorofil. Okey, yang ni. Ini yang ada dalam modul. Okay, So, benda yang sama, cuma kita nak tengok ciri dan fungsinya. Okey, kita start dengan granum. Okey, granum. Timbunan cakra tilakot. Okay. Timbunan cakra tilakot yang tersusun membentuk lapisan-lapisan. Ini yang kita panggil seperti mana duit shilling tu lah. Okay. Susunan ini meningkatkan apa? Ini penting. Bila jumpa je kecil, berlipat-lipat, tersusun-susun, berlapis-lapis. Ada benda lain dah. Meningkatkan jumlah luas permukaan. Untuk apa? Kita ada lalu kalau kata alveolus kecil dan banyak. Meningkatkan luas permukaan untuk apa lalu? Macam ni pun sama. Meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis. Okay, untuk fotosintesis.
Okey. Itu Cikgu. granum. Dalam granum ada tilakot. Okay, dalam granum ada tilakot. Apa dia tilakot? Tilakot ni adalah kantung berbentuk cakra yang mengandungi pigmen kloroplas ke klorofil? Klorofil. Okey, bagus. Fil. Jangan tukar pula fil. Sebab dia adalah pigmen. Okey, pigmen klorofil. Pigmen berwarna hijau ini berfungsi untuk menyerap tenaga cahaya. Okay, sebab itulah kebanyakan daun berwarna hijau sebab dia banyak pigmen klorofil. Tapi ada juga daun yang tidak warna hijau. Dia ada klorofil pigmen lain. Nama dia nanti ada. Okey. Untuk apa ni? Untuk memulakan tindak balas bersandarkan cahaya yang akan berlaku di dalam tilakot. Kita akan detailkan nanti dalam proses fotosintesis. Okey, setakat ni struktur daun, struktur kloroplas, okey ke? Okey. Okey, cikgu. Okey. Jelas ya. Tengok seterusnya. Okay, kita nak terus kepada proses fotosintesis. Jadi kita kena detailkan proses. Kita ada dua proses. Yang pertama iaitu proses tindak balas bersandar cahaya. Okey, ni proses fotosintesis. Okey, PROSES. Okey, ini adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni pula nanti dia melibatkan dua peringkat. Okey, dua peringkat tindak balas. Okey, tindak balas. Apa dia? Ini dia. Tindak balas bersandarkan cahaya dan satu lagi tindak balas tidak bersandar cahaya. Ada dua nama peringkat. Okay, lepas ni kita detailkan. Dan kemudian kita nak menulis persamaan kimia bagi mewakili proses fotosintesis. Okay, walaupun di sini ada perkataan persamaan kimia, tapi nanti cikgu akan bagi tahu bahawa kita tak digalakkan tulis simbol lah. Kalau tulis simbol, mesti kena tepat keseimbangan kimia dia tu. Seimbangkan atom karbon, atom hidrogen apa. Ini kita tengok. Okay. Dan yang ketiga adalah membanding beza antara dua tindak balas tersebut. Okay. Ini yang cikgu pesan awal-awal untuk tajuk kita proses fotosintesis. Okay. Mari kita lihat. Okay. Fotosintesis berlaku dalam dua peringkat. Iaitu, cikgu dah sebut tadi, tindak balas bersandar cahaya, peringkat pertama, dan tindak balas tidak bersandar cahaya. Di mana tempat dia berlaku? Okey. Yang ini berlaku dalam membran-membran tilakot di granum dan yang tindak balas tidak bersandar cahaya berlaku dalam tindak balas dalam stroma. Okey, boleh ya? Sebab tu tadi masa kloroplas tadi cikgu memang highlightkan perkataan granum dengan stroma. Bila granum, dalam granum ada tilakot. So di situlah tempat spesifik dia lah. Okey. Persamaan kimia bagi mewakili proses fotosintesis adalah keseluruhannya adalah air. Okay, cikgu ambil yang ni dulu, yang dengan perkataan dulu. Okay, air, karbon dioksida menghasilkan apa di sini? Glukosa. Bagus, glukosa. Bersama-sama dengan glukosa dihasilkan juga adalah oksigen dan juga air. Okey. Yang ini persamaan dengan perkataan. Ingat, kalau soalan kata tuliskan persamaan dengan perkataan mewakili proses fotosintesis, inilah dia. Air tambah karbon dioksida, hasilnya glukosa tambah oksigen tambah air. Tapi seandainya kata tuliskan persamaan kimia bagi mewakili proses fotosintesis, maka kita kena seimbangkan. Okey. So, kalau cikgu tak masuk lagi dia punya nombor molekul, bilangan molekul. Cikgu letak ni dulu. Air ialah H2O. Karbon dioksida adalah CO2. Menghasilkan glukosa. Siapa ingat formula glukosa? C6H12O6. Okay, good. C6H12O6. Bagus, very good. Okay. Ini glukosa dan kemudian dia menghasilkan juga oksigen serta air. Lepas tu barulah seimbangkan. Ini ngaji dalam kimia lah kan? Mula-mula nak seimbangkan ke apa dulu? Apa tahu? Kita seimbangkan atom apa dulu? H. H. Okey. H dulu. H dulu ke C dulu?
Carbon. Karbon dulu tahu cikgu. Tak apalah. Okey, kalau yang siapa kata H dulu, kita buat H dulu. Okey, tapi kalau cikgu senang yang buat C dulu. Okey, C ada, sini ada 6. So, kita cuba letak 6 di sini. Okey. Lepas tu kita seimbangkan H, barulah U. H dulu ya, tengok H dulu. H ada 12. Sini ada berapa? 6 kali 2. Ada 12 kan? So, 12 sini, 12 sini. So, H kita nak ada 24. H 24. So, letak mana? Kalau kita letak 24 jadi besar. So, kita letak 12. So, seimbang dah lah. H sebanyak 24. Okay. Dan barulah kita seimbangkan O. Tengok O. O di sini ada 6. Okay. Ada 6 kali 2, 12. Kita sini cikgu tulis 6 tambah 12. Sini pula ada 6. So, berapa? 24 juga tak? Okay. So, kita tengok sini. Tadi kita dah ada 12. Sini, bilik ni kita ada O kita adalah 12. Dan ini kita ada 12. Tambah 12. So, seimbang dah lah. Okay. Tambah 12 sama dengan 24. So, seimbang. Okay. So, settle. So, inilah yang akan jadi. 12, 6, satu sahaja molekul glukosa di samping 6 molekul oksigen dan juga 6 molekul air. Okey. Boleh ya? Kita dah seimbangkan persamaan kimia bagi mewakili proses tindak balas fotosintesis. Ini baru tindak balas umum. Belum lagi tindak balas bersandar cahaya, tindak balas tidak bersandar cahaya. Ni yang umum. Tindak balas. Ni macam ngaji kimia lah ni. Ni kita panggil biokimia. Tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey. Cikgu bagi semula rajah yang dilukis untuk kloroplas. This one is kloroplas. Okay, kalau siapa perhati molek, bentuknya bulat ataupun bujur di sini. Kemudian ada dua lapisan membran. Kemudian ada dua struktur utama iaitu stroma. Okay, dan juga granum yang ada tilakot. So kita fokus kepada tilakot lah. Tilakot di dalam granum. Dalam granum. Okay, ataupun dalam grana. Okay, now bila ada dua tindak balas di sini, tolong fokuskan kepada tindak balas yang berlaku di dalam membran tilakot adalah tindak balas bersandarkan cahaya. Okay, this one. Tindak balas bersandarkan cahaya. Manakala tindak balas yang berlaku di dalam stroma adalah tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okay. Dulu, silibus lama, tindak balas tidak bersandar cahaya ni kita panggil sebagai tindak balas gelap. Okay, tapi bila mikir pula, apa panggil tindak balas gelap? Dia berlaku dalam gelap ke? Tak. Jadi kekeliruan berlaku di situ. Sebenarnya tindak balas cahaya ni dia bersandar kepada cahaya. Dia memang menggunakan tenaga cahaya secara langsung. Directly memang dependent. Memang bergantung kepada cahaya. Kalau tak ada cahaya, tindak balas cahaya tak berlaku. Okay. Okay. So tindak balas bersandar cahaya, tindak balas cahaya lah. Tindak balas tak bersandar cahaya itu tindak balas gelap seolah-olahnya. Boleh ya? Kita guna perkataan gelap dengan cerah. Gelap dengan cahaya. Okay. Tindak balas cahaya. Okay. Untuk mudah lepas ni cikgu sebut. Tindak balas cahaya, yang sini pula tindak balas gelap. Okay. Untuk mudah faham, mudah cikgu nak sebut. Tapi bila dalam peperiksaan, tulis nama penuh. Tindak balas bersandar cahaya, tindak balas tidak bersandar cahaya. Okey. So, kalau perhati di sini, ada tunjukkan bahawa untuk tindak balas bersandar cahaya, dia mulakan dengan air. Nampak? Air memasuki ataupun masuk ke dalam kloroplas ni. Okay, dengan kehadiran tenaga cahaya, ni penting, tenaga cahaya, sebab tu dia kata bersandar cahaya. Dan akan menghasilkan oksigen. Kalau tadi kita kata air tambah karbon dioksida hasil glukosa, oksigen, air. Sini baru tunjuk adanya oksigen. Okey, itu tindak balas cahaya ataupun tindak balas bersandar cahaya. Okey. Di samping itu, dia juga menghasilkan ATP.
Okey, dan juga NADPH. Okey, ni adalah yang terhasil dalam tindak balas cahaya. Jadi kita ada, dia hasilkan apa? Dia hasilkan oksigen, dia hasilkan ATP, dia hasilkan NADPH. Okey. Bahan-bahan ini yang oksigen tu akan terus gimana? Yang ini akan dihantar ataupun keluar dan menuju ke mitokondria. Dia akan pergi ke mitokondria lah. Untuk proses apa kalau di mitokondria? Apa ingat? Hasil tenaga. Yes, untuk respirasi sel bagi menghasilkan tenaga. Itu kegunaan oksigen. Tapi bahan tadi yang ada dalam ni tadi iaitu ATP dengan NADPH ni akan dihantar ke atau akan diterima oleh stroma untuk menjalankan tindak balas tidak bersandar cahaya. Di mana NADPH ni akan menurunkan karbon dioksida di sini kepada glukosa. Maka terhasillah glukosa. Mari kita cuba jawab. Berdasarkan apa yang cikgu bincang secara umum tadi, tindak balas bersandar cahaya. Pigmen fotosintesis iaitu klorofil, pada permukaan apa akan menyerap tenaga cahaya? Kilat. Cahaya mengujakan elektron. Apa maksud teruja? Teruja ni excited. Maknanya elektron dia akan yang, belajar dalam kimia ada elektron di petala luar, oktet luar tu kan. Elektron tu akan teruja. Dia tak terlepas lagi tapi teruja. Teruja ke bahagian ataupun ke aras yang lebih tinggi. Kemudian dia akan dibawa oleh satu siri pengangkutan elektron. Yang ini setakat ni lah kita beritahu. Pengangkutan elektron ni dia detail lagi. Nanti masuk level STPM ataupun level matrik dia akan belajar detail pula yang siri pengangkutan elektron adalah nama-nama molekul yang akan mengangkut elektron tadi. Elektron ni akan diterima oleh siapa? Last kali tengok sini. Tengok terus D. Elektron tadi yang angkut oleh pengangkut elektron tadi akhirnya akan diterima oleh NADP+. Ni antara bahan yang mengangkut elektron lah. Last kali NADP+. Yang sebelum last tu ada nama lain, Rubisco, whatever nama tu, abaikan dulu. Tunggu level tinggi. Tengok C pula. Tenaga daripada pengujaan elektron. Akibat elektron teruja, dia bebaskan tenaga. Tenaga tu pula untuk menghasilkan ATP dari molekul ADP dan P. Ini cikgu dah ringkaskan persamaan tadi. Yang dalam rajah kecil tadi. ADP plus P jadi ATP. Apa berlaku pada NADP+? NADP+ seterusnya bergabung dengan dengan atom hidrogen, dengan ion hidrogen daripada fotolisis air. Daripada fotolisis air untuk membentuk NADPH. NADPH. Dia tambah H di situ. Yang merupakan satu ejen penurunan. Cikgu pergi sini lalu. Mana tadi? Ejen penurunan nanti, yang ni pergi ke mana? Yang ni simpan untuk pergi ke tindak balas gelap ataupun tindak balas tidak bersandar cahaya. Tunggu dulu situ. Dalam tilakat juga berlaku proses fotolisis air. Kita nak cerita pasal fotolisis air. Apa dia fotolisis air? Foto is tenaga cahaya. Lisis is urai. So cuba tengok sini. Apa dia proses fotolisis air? Proses penguraian molekul air dengan kehadiran tenaga cahaya. That is fotolisis air. Foto tenaga cahaya, foton. Lisis penguraian. Tapi penguraian siapa? Penguraian molekul air. Penguraian molekul air ni dia akan bentuk dua ion. Iaitu ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Ion hidroksida ni simbolnya OH negatif. Dia akan hasilkan satu ion positif dan satu ion negatif. Maksudnya nanti, cikgu akan conteng sini, bawah sekali ni H2O. H2O disebabkan oleh dia terima tenaga cahaya, maka dia terurai kepada H+ dan juga OH negatif.
Okey, inilah dia fotolisis air. Boleh ya? Okey. Ion hidroksida akan kehilangan elektron. Okey, hilang elektron. Maksudnya kita akan tulis sini OH negatif. Hilang elektron. So, buang elektron. Singkir elektron kepada kumpulan hidroksida yang nanti akan membentuk air dan juga gas oksigen. Okey, yang ni cerita pasal ni. Okey, yang H tu. Ion hidroksida kehilangan elektron dan membentuk air dan gas oksigen yang dibebaskan ke persekitaran. Okey, molekul klorofil kemudian menerima elektron daripada air tadi. Okey, iaitu ion hidroksida hasil dari, okey, yang ni dia singkir, nampak yang dia singkir. Yang dia singkir ini akan diterima oleh elektron. Dia akan diterima oleh klorofil. Ni. Dia akan diterima oleh klorofil sebab ion hidroksida menyingkir ataupun kehilangan elektron. Hilang di mana? Ditarik oleh siapa? Ditarik oleh klorofil supaya dia stabil semula. Tadi kan dia kehilangan elektron. Jadi klorofil akan kembali stabil dan boleh menyerap lagi banyak tenaga cahaya. ATP nak guna dalam tindak balas gelap. NADPH pun nak guna dalam tindak balas gelap. Okey. Selagi ion hidrogen ni pun nak guna dalam tindak balas gelap. Okey, so selesailah untuk tindak balas bersandar cahaya ataupun tindak balas cahaya. Kita sambung lagi dengan tindak balas tidak bersandar cahaya. Okey. Yang penting di sini adalah dia menggunakan gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida akan diikat kepada sebatian organik 5 karbon untuk membentuk sebatian 6 karbon. Okey. Sebatian organik 5 karbon, cikgu tengok nama dia apa? Namanya rubis tak apa. Tak penting. Yang penting di sini kita naknya menjadi sebatian organik 6 karbon. 6 karbon inilah yang akan menjadi glukosa. Okey. Ni apa dia? Monomer untuk glukosa. Monomer untuk jadi glukosa. Okey, monomer untuk menjadi glukosa. Okey. Sebatian organik ini, okey, sebatian organik mana? Ni. Yang ini akan diturunkan oleh NADPH tadi. Dari mana ni? Siapa ingat? NADPH dan juga ATP. Dari tindak balas bersandar cahaya kepada unit monomer glukosa. Barulah boleh jadi glukosa. Maknanya sebatian 6 karbon tu kalau tak jumpa lagi dengan ejen penurunan, dia tak akan dapat menjadi glukosa. Okay, ejen penurunan tu siapa? NADPH. Okay, berserta dengan tenaga daripada tindak balas bersandar cahaya. Barulah monomer glukosa ini akan mengalami kondensasi untuk membentuk kanji. Okey, kalau siapa ingat tajuk tingkatan 4, glukosa adalah monosakarida. Ingat tak? Ya. Monosakarida. Contohnya glukosa. Okey. Glukosa ni nanti akan, okey, kalau ikut kita susunan dulu, monosakarida, disakarida. Disakarida contohnya sukrosa. Seterusnya akan jadi polisakarida. Polisakarida. Contohnya kanji. Okey, inilah yang maksud cikgu. Okey, glukosa akan terkondensasi menjadi sukrosa, seterusnya menjadi kanji. Tapi disebabkan kita memang temui kanji di dalam daun, tak temui sukrosa. Dia dua monomer glukosa bergabung. Glukosa dengan fruktosa bergabung. Itu disakarida. Kalau kanji banyaklah. Okey, dia jadi macam spring tu. Sini glukosa, sini glukosa, sini glukosa. Okey, ni cerita pasal polimer ataupun polisakarida kanji. Okey ya. Okey, butiran kanji akan disimpan dalam stroma. Okey. Okey.
Uji minda 14. Okay. Rajah menunjukkan tindak balas kimia bagi fotolisis air. Okay. Kalau kita kata di sini fotolisis air. Siapa ingat fotolisis air? Ada dua perkataan itu. Foto dengan lisis. Okay. Soalannya, rajah menunjukkan tindak balas kimia bagi fotolisis air yang berlaku dalam tilakot. Berlaku di dalam tilakot apabila klorofil menyerap tenaga cahaya. Okey, so rajah, tengok rajah. Ni tenaga cahaya. Okey. Tenaga cahaya akan diserap oleh klorofil. Okey, dia akan serap tenaga cahaya. Kemudian menyebabkan molekul air akan mengalami fotolisis air kepada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Ini cikgu lukis tak? Ini cikgu tulis ringkas-ringkas tadi. Boleh. Inilah fotolisis air. Okey, kalau kita faham gambar rajah ini. Kemudian apa berlaku kepada ion hidrogen? Ion hidrogen akan menerima elektron dari mana? Daripada klorofil yang telah teruja tadi. Okey, untuk membentuk apa? Untuk membentuk atom hidrogen. Okey. Yang ion hidroksida pula akan menderma ataupun menyingkirkan elektron. Sebab apa? Sebab ditarik oleh klorofil. Okay, dia akan dermakan elektron kepada klorofil supaya klorofil stabil tadi untuk membentuk kumpulan hidroksida yang akan bergabung nanti menjadi air dan juga oksigen. Okey, settle untuk soalan rajah dalam soalan. Okay, soalan pertama. Apakah yang berlaku kepada klorofil apabila ia menyerap cahaya? Soalan tanya sini. Apa berlaku kepada pigmen klorofil apabila ia menyerap tenaga cahaya? Apa berlaku kepada klorofil bila dia menerima tenaga cahaya? Dia melompat tu. Apa dia melompat tu? Teruja. Yes. Molekul klorofil akan teruja. Bila dia teruja, elektron pada molekul klorofil tu akan dibebaskan. Sebab dia teruja, dia duduk keluar di petala dia tu, maka dia akan dibebaskan untuk diangkut dalam satu siri Pengangkutan. pengangkutan elektron. Bagus. Akan diangkut dalam satu siri pengangkutan elektron yang akhirnya akan diterima oleh siapa? NADP. Dia akan diterima oleh NADP+. Okey, soalan yang kedua. Semasa pemecahan molekul air, tanya ni pula. Semasa pemecahan molekul air, apakah akan berlaku kepada ion hidrogen dan ion hidroksida? So fokus yang ini pula, yang cikgu buat pula sini. Dia tanya soalan ni. Jadi jawapan dia, ion hidrogen akan berpadu dengan molekul ataupun ion NADP+ ini membentuk apa? NADP. Barulah kita dapat NADP+. Okey. Jadi NADPH akan bertindak sebagai ejen penurunan dalam tindak balas tidak bersandar cahaya ataupun tindak balas gelap tu bagi menghasilkan Glukosa. Good. Okay. Manakala ion hidroksida pula akan memberikan elektron kepada klorofil ataupun menyingkirkan. Sebab klorofil tarik elektron dia tu, maka terbentuklah oksigen dan juga air. Okey. Ni cikgu cerita pasal bagaimana cara meningkatkan hasil-hasil pertanian bagi tanaman dalam satu rumah hijau. Okay, cikgu ada letak gambar rumah hijau di sini. Okay, pernah tengok gambar rumah hijau tak? Rumah hijau ataupun dikenali juga sebagai rumah kaca. Kadang-kadang kita panggil juga sebagai rumah kaca. Tapi taklah dibuat daripada kaca bangunan tu. Cuma dia nak tunjukkan bahawa struktur bumbung ini, ini adalah lutsina. Ataupun membenarkan, lutsina boleh, lut cahaya pun boleh. Yang membenarkan tenaga cahaya daripada luar boleh tembus masuk dalam rumah kaca ni. Supaya pokok-pokok di sini nanti boleh menjalankan fotosintesis. Tak kira masa. Kalau waktu siang, dia boleh guna tenaga cahaya. Waktu malam, dia akan pasang lampu. Ni lampu-lampu dia. Dia ada lampu. Ni semua ni lampu ni. Ini adalah lampu-lampu dia. Jadi itu yang dikatakan sebagai rumah hijau. Tapi adakah cahaya dengan cahaya yang kita fokus? Tak
Cuba tengok soalan. Bagaimanakah cara meningkatkan hasil pertanian? Okay, so tengok gambar di sini. Rumah hijau di sini dibekalkan dengan, of course lah, cahaya. Lepas tu, kelembapan. Mari mana kelembapan? Jadi kita tak jawab dia. Lepas tu ada juga nutrien dan air. Ada juga karbon dioksida. Ada juga suhu dapat dikawal atur, dikekalkan dan juga boleh elakkan serangga perosak. Okay, macam mana kita nak tingkatkan hasil pertanian dengan menggunakan rumah hijau ni? Sebab itulah di Cameron Highland, di lodging ataupun di negara-negara yang banyak mengeluarkan tanaman, dia guna konsep rumah hijau. Dia guna konsep rumah hijau. Okey, cuba tengok kelembapan udara. Macam mana kelembapan udara boleh disesuaikan? Okey, kelembapan yang sesuai dikekalkan untuk elak air berlebihan hilang melalui proses transpirasi. Okay, so boleh elak transpirasi yang berlebihan. Okay, sebab apa? Sebab dia terkurung. Jadi apabila pokok ni bebaskan, kita gambar ni, pokok ni bebaskan wap-wap air melalui liang stoma semasa proses transpirasi. Wap-wap ni akan terkurung dalam bangunan ni, dalam rumah hijau ni. Maka dia akan menyediakan kelembapan udara yang sesuai. Tak terlalu kering, tak terlalu basah. Okay. Tak perlu pun dia nak sembuh sprinkler. Tapi kalau keadaan di luar tu terlalu panas, dia akan sembuh juga lah. Tapi dalam konsep ini kita kata kelembapan dikekalkan akibat daripada proses transpirasi yang terhasil. Jadi air itu akan terperangkap dalam bangunan. Okay, nombor 2, kepekatan karbon dioksida. Kekal pada 0.03%. Okay, sepanjang masa. Okay, mari mana dia boleh kekal? Ialah pokok berespirasi, menghasilkan karbon dioksida. Okay, lepas tu karbon dioksida dia akan guna pula untuk fotosintesis, menghasilkan pula oksigen. Jadi benda ni berlega-lega. Okay, karbon dioksida guna, karbon dioksida hasil, oksigen guna, oksigen hasil. Okay, itu cerita pasal gas. Okay, itu kepekatan karbon dioksida. Macam mana pula nutrien dengan air boleh dikekalkan? Nutrien atau baja yang cukup boleh dikekalkan sepanjang masa untuk memastikan pertumbuhan pokok tidak terbantu. Okay, yang ini maknanya kita katakan apa? Sebab dia menggunakan tanah ataupun medium yang sedikit. Jadi kita boleh kekalkan. Tambah-tambah pula pokok ni sendiri ada menghasilkan daun-daun yang mati dia tu, maka akan menjadi baja. Okay, so cukup keperluan dia dah. Okay. Ataupun pekerja boleh menambahkan baja lah. Okay. Itu nombor 3. Nombor 4, suhu. Suhu pula pada tahap optimum. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Jadi ini sangat sesuai untuk tindak balas enzim. Okay. Tindak balas enzim dalam fotosintesis. Okay. Dalam fotosintesis. Okay. Okay. Tengok pula serangga perosak. Okay. Bila terkurung dalam ni, serangga tak masuk. Okay. Dalam bangunan ni, serangga tidak akan menyerang. Okay. Jadi kita kata, tidak akan menggunakan racun serangga. Sebab tak ada serangga perosak. Okay. Dia tak masuk dalam bangunan, dalam rumah. Okay. Maka hasil tanaman tidak dicemari oleh bahan kimia dan menjadi lebih bermutu. Okay. Dan yang terakhir, keamatan cahaya. Cahaya yang optimum dibekalkan sepanjang masa. Maksudnya pada waktu siang dia gunakan tenaga cahaya daripada matahari. Pada waktu malam dia gunakan tenaga cahaya daripada lampu. Maka fotosintesis dapat dijalankan sepanjang masa ataupun sepanjang tahun. Okay. Konsep rumah hijau ini banyak digunakan di negara temperat ataupun di negara 4 musim. Kenapa? Berfikir kenapa? Kalau di Malaysia tak banyak. Cuaca tak menentu ke cikgu? Apa dia? Macam terlalu Tak menentu ke cikgu? Ya, sebab bila kita kata pada 4 musim ni, kita tengoklah suhu.
Dia akan ganggu dekat suhu. Okay. Pada musim sejuk, suhu terlalu rendah. Satu. Yang kedua, keamatan cahaya. Pada waktu sejuk ataupun musim sejuk, musim dingin, winter tu, keamatan cahayanya adalah terlalu rendah. Jadi, kebanyakan pokok tidak akan mengeluarkan hasil. Jadi, untuk memastikan hasilnya sentiasa bertambah ataupun sentiasa dapat dikeluarkan, maka teknik penanaman dalam rumah hijau ni sangat dipraktikkanlah di negara-negara 4 musim. Sebab tu di negara 4 musim dia banyak tanam buah, pokok-pokok bunga. Okey, semuanya menggunakan konsep rumah hijau. Okey. Itu adalah konsep rumah hijau. Yang faktor-faktor persekitaran tu cikgu sambung lain kali lah. Siap pula panjang sangat.